السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaan di hadapan para malaikat. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tujuh rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang dahulu yang sering bersama kita, kini dijemput awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dan kita semua di dalam golongan ashabul Quran yang melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti insya-Allah. Tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing, dan kita mohon juga doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan anak kepada seorang jemaah kita. Siapa namanya? Ada nama? Yang sekarang dalam keadaan kritikal. Allah Taala lebih mengetahui, wallahu a'lam. Moga-moga Allah SWT memudahkan urusannya. Ada nama? Tak apa. Yang insya-Allah nanti selepas isyak kita akan sama-sama menunaikan solat sunat hajat insya-Allah untuk saudara Muhammad Syazani bin Abdul Rahman. Sekarang berada di ICU dalam keadaan kritikal, kanser. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusannya,
ya, dan menentukan ketentuan yang terbaik untuknya insya-Allah. Dengan segala hajat itu, sesama kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, ramai imam sini ya, tuan-tuan Bilal, jawatan kuasa Surau Nur Salam, Taman Pulau Indah, tuan-tuan haji dan para asatidzah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dirafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah ilmu, majlis yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman dari sebuah taman di taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita segenap kekuatan, peluang dan kemampuan untuk kita terus menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan yang besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersalawat, jadikan salawat sebagai rutin dalam hidupan harian kita. Pastikan ada di sana waktu yang kita peruntukkan untuk kita banyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Tuan-tuan mati Allah SWT, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah ya. Ini tak sihat memang tak masuk lah. Bahaya juga tu. Jadi tuan-tuan mati Allah, pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-13 dalam suratul Ahzab, yang mana kita telah lihat bagaimana golongan munafiq, golongan munafiqin, yang mana mereka itu melemahkan iman, cuba untuk menggaru-gugat kekuatan semangat orang-orang yang beriman dalam menempuh peperangan yang getir itu. Yang mana kita lihat pada ayat ke-13 sebagai ulang kaji, Allah SWT berfirman, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u ila akhir ayah
Yang maksudnya, dan ketika berkata segolongan daripada orang-orang munafik itu, minhum, di kalangan mereka, mereka berkata apa? Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, la muqama lakum farji'u, tidak ada tempat bagi kamu semua, maka baliklah kamu semua ke rumah kamu semua di Madinah. Balik, tak payah sibuk-sibuk perang. Memang kalah ni, dia kata. Dilemahkan semangat orang-orang yang beriman, ya, yang sama-sama berperang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiy yaquluna inna buyutana aurah. Sebahagian daripada mereka berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka berkata, sesungguhnya rumah kami tidak berkunci, terdedah rumah kami ni, kami kena balik, kena tutup rumah. Satu alasan yang langsung tidak munasabah. Takkanlah orang nak pergi perang, lama nak perang, tinggalkan rumah tidak berkunci. Ini satu alasan yang saja dibuat-buat oleh golongan munafik ini untuk mereka lari daripada perang. Wa ma hiya bi'aurah, Allah kata apa? Tidaklah ia dalam keadaan terbuka pun. Macam mana Allah beritahu ni? Allah, takkan Allah tak tahu? Allah beritahu kepada Nabi SAW gitu. Orang munafik ni sahaja-sahaja buat alasan, sedangkan alasan itu sebenarnya tidak benar sama sekali. Yuriduna illa firara, tidaklah mereka itu ingin atau memerlukan melainkan untuk lari dari medan perang. Firara, lari. Itu keadaan yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan munafikin ini. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi melihat ayat yang ke-14. Kalau sempat kita lihat terus pada ayat ke-15 insya-Allah. Kita mulakan dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dukhilat alaihim min aqtariha. Satu persatu lihat. Walau, lau, la tu sikit je masuk waw tu, terus masuk waw cepat-cepat. Jangan walau, panjang pula la dia. Walau yaumiddin, maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Jangan panjang ya. Jadi di sini pun bukan mat. Tidak dinamakan mat pun. Kalau waw sebenarnya pada atas dan di hujungnya ada huruf yang mati ketika waqaf, maka baru dinamakan mat lin, yang boleh kita baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat macam mat arid lis-sukun. Tapi di sini waw bari atas sebelumnya, maka kita baca sekadar kita matikan huruf waw sahaja. Walau, dah muncul kan sifat huruf waw ni mesti muncul bibir. Walau. Jadi kita baca tentang Al-Quran ni memang kena ekspresi muka tu, bibir kita sesuaikan dengan huruf. Kalau waw yang muncul kita tak muncul walau tak bunyi betul, tak betul bunyi dia. Walau dukhilat, du harfud dal, hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Du, jangan du. Lain du dengan du, kan lain. Kalau du pada langit yang keras. Yang ini pada pangkal gigi atas. Dal, ta, ta, 3 huruf yang sama makhraj. Jadi huruf dal salah satu daripadanya. Dukhilat, khi, huruf kha baru bawah isti'la, khi, tebalkan dulu khi baru bawah. Mesti begitu bunyi dia. Kalau tuan-tuan tak biasa, kena biasakan. Jangan biasakan yang salah tu, kena betulkan yang biasa. Kalau tak betul, kemudian baru kita biasakan yang betul. Itu. Baik. Dukhilat, huruf ta mesti dibaca dengan hamas. Jangan terlalu lekat. Dukhilat,
tak ada bunyi hamas. Hamas dia lat. Letak hujung lidah pada pangkal gigi atas. Saya sebut tadi huruf dal, ta, ta, makhraj yang sama. Jadi huruf ta, lat, angkat bunyi sikit percikan udara. Lat. Gitu. Jangan lat, jangan lebih sangat macam huruf sin pula punya. Tak ada huruf sin situ. Dukhilat, lat. Gitu. Ya. Jangan pula kita qalqalah. Macam mana qalqalah? Duhilat. Itu qalqalah. Tak masuk dalam huruf qalqalah yang 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Baik. Jadi hamas yang ada huruf hamas ada 10, ya. Fahassahu sahsun sakata. Ada 10 huruf hamas. Semuanya kalau kita matikan ada bunyi hamasnya. Lat. Huruf kaf, ak, mesti bunyi gitu. Kalau tak, salah. Ya. Terlanjur sebut huruf hamas ini, huruf kaf salah satu daripadanya, termasuk dalam bacaan rukun qauli kita dalam solat, iaitu bacaan takbiratul ihram. Allahu akbar. Mesti bunyi akbar. Kalau tak betul lah kita punya sebutan. Jadi rukun qauli ni lebih kepada sebutan, mesti kena betul sebutan kita. Betul tak? Baik. Walau dukhilat alaihim, huruf ain pertengahan kerongkong, lay, ya, lin. Tadi huruf waw sebelumnya baris atas, bunyinya layyin ataupun lin, lembut, bukan mad lin, bunyinya lembut. Ini salah satu daripada sifat bunyi, sifat bunyi suku kata dalam Al-Quran. Jadi tadi waw sebelum baris atas lembut, lin, huruf ya sebelum baris atas pun lembut juga. Alaihim min. Tuan-tuan lihat huruf ha halqi paling bawah, hi bunyi gitu. Jangan alaihim, jangan hi, itu huruf ha. Alaihim mim, hilang tanda mati, menunjukkan depan dia sama ada 2 huruf, sama ada mim ataupun ba. Di sini huruf mim hukumnya idgham mislain saghir ataupun idgham mislain syafawi, dibaca dengan masukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua, 1, kemudian 2 harakat panjang. Kira lebih kurang 3. Bila dengung je macam tu kiraan dia tu. Alaihim min. Baik, kemudian nun pula ada tanda mati, izhar. Kalau mim tadi, ni tadi kita jumpa tak ada tanda mati. Kalau tanda mati pun izhar, maksudnya tak boleh dengung. Maknanya depan dia bukan mim, bukan ba. Itu hukum mim as-sakinah, selesai. Ini hukum nun as-sakinah. Bila ada tanda mati pada nun, maka kita baca dengan izhar, maka sudah tentu depan dia itu adalah salah satu daripada 6 huruf. Al-halqu nama dia. Huruf al-halqu ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Di sini huruf apa? Hamzah. Sebab tu nun ada tanda mati, menunjukkan untuk apa? Untuk menunjukkan, beri isyarat kepada kita supaya tak boleh baca dengung nun tu. Sebab tu tuan-tuan, saya jumpa seorang sahabat, dia baca Al-Quranul Majid lagi. Saya kata, kenapa baca Quran ni lagi? Quran ni edisi lama punya. Bila makin baru, mesti makin memudahkan kita. Iya ke Ustaz? Iya. Tunjuk satu-satu. Tengok hukum izhar, hukum ikhfa, idgham dan sebagainya. Kalau izhar, dalam ni ditunjukkan ada tanda mati. Izhar itu. Kalau Quran Majid yang lama, semua sama, semua ada tanda mati. Ikhfa ke dengung ke tak dengung ke, semua ada tanda mati tu kan. Nak bezakan macam mana? Pandai-pandai sendiri lah. Sebab tu orang dulu baca kadang-kadang susah nak jumpa yang bacaan tajuk ni bagus, susah nak jumpa. Sekarang insya-Allah mudah, dan saya akan mudahkan tuan-tuan untuk lihat cetakan Al-Quran, apa tu, Rasul Asmani, cetakan Madinah terkini yang ada pada tuan-tuan sekarang ni, untuk kita baca dengan mudah, dengan bacaan dengan bertajwid insya-Allah. Jadi nun atau mati tak dengung. Min, jelaskan nun je, tanpa dengung, tanpa qalqalah. Sebab nun bukan huruf qalqalah yang 5 yang disebutkan tadi. Min alqa,
Aqa, huruf qaf qalqalah. Qaf ta ba jim dal mesti bunyikan qalqalah dia. Aqa. Bukan bukan aqa. Qaf di atas qa. Dia sifat qalqalah ni baris atas. Iqra, bukan ikra. Bukan iqa. Qa. Gitu. Min aqtariha. Kalau betul makhraj huruf qaf tu pangkal lidah, tuan-tuan kena yang betul keluar huruf qaf tu pada pangkal lidah, bertemu dengan langit yang berdaging, hangkul lahmi atas dia. Mudah nak qalqalahkan. Kalau tak kena betul, susah nak qalqalah yang betul. Itu jadi dia buat ke tu. Jangan buat. Dia sebenarnya tak buat pun. Dia keluar sendiri dengan mudah. Aqa. Ta, harfu ta itbaq. Jumpa dah tiga huruf yang makhrajnya pada hujung lidah sentuh pada pangkal gigi atas. Ta, dal tadi, ta. Sama. Cuma yang ini special sikit, kena munculkan bibir. Satu sifat dia itbaq. Itbaq ni maksudnya nak sebut kena munculkan bibir. 4 huruf, sad, dad, ta, dha. Semua muncul bibir nak sebut dia. Aqa, ta. Ta tadi sebenarnya ta kena muncul ta dengan apa, jadi baru ta. Baru jadi huruf ta. Ini kena bezakan betul. Kalau tak jadi huruf lain, maka kita lakukan satu kesalahan yang jali. Kesalahan dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran ni ada disebutkan istilahnya, iaitu lahnun, tuan-tuan. Lahnun pula terbagi kepada dua, lahnun khafi dan lahnun jali. Lahnun khafi ni kesalahan yang ringan, tak mengubah makna perkataan. Contohnya kalau 2 harakat, tuan-tuan terlebih 3 harakat, itu masih boleh dimaafkan lagi. Ataupun huruf yang kita pelat sikit sebut. Contohnya huruf apa? Huruf dad. Nabi ajar kita hujung lidah sentuh belakang geraham kiri, kita sebut dad kan. Masih lagi huruf dad lagi tu. Kan? Kalau dal infitah, dia dal, jadi da. Ataupun kat depan da, masih lagi khafi. Tapi kalau dia mengubah bunyi dia jadi huruf lain, maka dia jadi lahnun jali, mengubah perkataan Al-Quran. Ini yang Al-Quran melaknat pembacanya. Jadi kita takut tu. Saya tak tahu, Ustaz. Tak tahu, kalau belajar insya-Allah terbela nanti. Kita boleh bela diri kita. Tapi kalau tak belajar, nak bela macam mana, tuan-tuan? Mudah-mudahan kita terus dalam fatrah belajar Al-Quran. Saya pun masih belajar lagi. Takut-takut salah baca kan, boleh bela diri. Begitu, mudah-mudahan. Di samping kita istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ta munculkan. Aqtariha, ri tarqiq nipiskan. Ha halqi paling bawah. Man asli. Thumma su'ilul. Huruf tha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Thumma, dengungnya sama macam tadi, satu harakat tutup, 2 harakat panjang. Thumma su'ilul, huruf sin nipiskan. Jangan muncul dulu bukan su, baru dia jadi nipis. Su'ilul, lul, huruf lam beri dhamma muncul lu. Tapi masuk dalam lam yang mati tu, izhar kat situ mesti dibuka, jangan terus muncul. Lul, buka, lul. Tu saya kata ekspresi tu mulut tu kena betul, ya. Su'ilul fitnata, jumpa lagi ta mati, kita baca dengan hamas tadi. Fitnatan atawha. Tak ada panjang tu. Kadang kalau yang tak mahir panjang pendek, biasanya yang
berada di hujung tu, hujung perkataan tu. Yang pendek dipanjangkan. Jadi kena perhatikan supaya kita tidak baca dengan silap panjang pendek. Kalau yang tak ada mat kita matkan, itu pun jadi lahnun jali, tuan-tuan. Lahnun jali. Baik. Thumma su'ilul fitnah. Kalau berhenti situ dia jadi ha. Tak marbutah tu jadi huruf ha tanpa mat. Tak boleh fitnah. Itu bahasa Melayu, kan? Bahasa Arab tak boleh panjang. Tidak ada mat. Kalau kita baca panjang, maka kita telah menambah huruf. Itu pun lahnun jaliyun. Kesalahan yang berat, mengubah perkataan Al-Quran. Baik. Jadi berhenti situ dulu. Saya baca, kemudian tuan-tuan perhatikan dan sama-sama baca insya-Allah. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ. Sila. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا. Mat badal nama dia. Bukan mat badal. Mat badal kita. Mat badal. Hamzah sebagai huruf konsonannya, kemudian kalau baris atas dengan alif, huruf konsonannya hamzah. Kalau baris atas hamzah itu alif pada awal perkataan. Kalau baris bawah dengan ya. Kalau baris depan dengan waw. Kalau berlaku pada awal perkataan, maka dia jadi mat badal nama dia. Kenapa tak mat asli? Sebab ada qiraah yang lain membaca mat badal ini 4 harakat. Tu. Yang pertama. Yang keduanya dinamakan mat badal sebab atasnya la tauha. Asalnya 2 hamzah. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat. Sebab tu namanya badal. Badal maksudnya ganti. Baik. Jadi dalam bacaan Hafs dan Asim Tariq Syatibi yang kita pelajari ni, tuan-tuan, tuan-tuan ni ambil sanad ni, sanad bacaan. Iaitu bacaan apa? Hafs dan Asim Tariq Syatibi. Jangan pula bila pergi Mekah kita baca Quran, orang tanya qiraah. Madza riwayah qiraataka? Dia kata, madza riwayah qiraatika ya syekh? Dia kata, apa riwayat kau baca ni? Tak ada riwayat. Mana ada? Kalau tak ada riwayat, maknanya kita ikut kita je. Kita baca semua pandukan kepada bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dia punya riwayat dia. Ada qiraah dia. Jadi qiraah yang kita pelajari ni bacaan Hafs an Asim Tariq Syatibi, bacaan yang paling masyhur. Yang paling masyhur satu dunia. Sebab Hafs ini, an Asim ni, Hafs bin Sulaiman an Asim ini, anak murid dia Syatibi, yang banyak pergi ke negara-negara selain daripada tempat dia tinggal itu. Dia banyak sebarkan bacaan ini. Sebab tu masyhur. Kalau di Mekah Jazari, bacaan ni banyak Jazari. Itu ada qiraah dia lah. Itu kalau cerita panjang pula. Baik. Jadi bacaan yang masyhur, apa yang ada pada Quran, tuan-tuan, dia meraihkan bacaan yang saya sebutkan tadi. Hafs an Asim Tariq Syatibi. Baik. Kalau tak dapat panjang, Hafs cukup dah. Bacaan apa? Hafs. Boleh ingat, tuan-tuan? Hafs. Hafasad dia punya ejaan dia. Hafsin. Qiraah Hafs. Baik. Jadi mad badal ni dibaca 2 harokat. La tauha. Mad asli ha, halqi paling bawah. Wa ma talabbathu ta. Dia lembut je ta ni. Jangan ta gitu. Jangan wa ma talabbathu kan, jangan gitu. Ta, lembut je. Wa ma talabbathu biha. Tadi huruf sa dah jumpa mad asli
biha illa biha. Man asli jumpa hamzah di mana-mana pun dalam Al-Quran, dalam bacaan Hafs Asim Tafsir Syatibi, man asli jumpa hamzah kita baca dengan 4 ataupun 5 harokat. Ya, 4 ataupun 5 harokat. Wajul awalnya 4 harokat. Itu saya dah sebut dah. Rasa tuan-tuan dah ingat. Tapi kalau man asli jumpa selain daripada hamzah 6 harokat. Tu dia punya formula dia, mudah nak ingat. Hukum dia tak ingat tak apa. Formula ni kena ingat. Bagi bacaan Hafs Asim Tafsir Syatibi, man asli jumpa hamzah, tak kira lah kat mana, bagaimana keadaan dia, maksulah tawilah, maksulah qasirah, semua hamzah. Man asli jumpa hamzah. Baik. Mad wajib, mad jaiz. Baik, di sini hukumnya mad jaiz munfasil. Tentu tak ingat tak apa tu. Kalau ingat bonus lah. Jadi bacaannya 4 harokat kita pilih. Ambil yang aula. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Baik. Jadi illa lam sabdu tak dengung. Jangan dengungkan. Huruf yang bersabdu yang dengung 2 huruf saja, nun dan mim yang bersabdu. Jadi tidak boleh dengung. Illa balas ya. Illa yasira. Yasi ni pasal si. Ra mad iwab. Si man asli, ra mad iwab. Masing-masing 2 harokat 2 harokat. Jangan lebih. Ra tu jangan lebih daripada si. Sama panjang. Baik. Thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu. Dah silap tu. Sekali lagi saya sebut. Tu tak boleh panjang, 2 harokat saja. Thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira. Sila. Thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Walau dukhilat alaihim. Kita lihat apa tu harfiah, maksud perkata ayat ini. Dan kalaulah dukhilat alaihim, Madinah dimasuki, diserang. Maksudnya mereka dimasuki kepada mereka. Him jadi lebih kepada orang-orang munafik tadi. Min aqtariha, dari segala penjurunya. Thumma su'ilul fitnah, kemudian mereka diajak, diminta berkhianat, berpaling tadah menentang Islam. La'atauha, pasti mereka akan mendatanginya. Kalau Madinah diserang daripada berbagai sudut, di berbagai penjurunya, kemudian mereka ini, orang-orang munafik ini, diajak supaya berkomplot dengan mereka, dengan musuh, maka mereka pasti akan mendatanginya. Mereka pasti menyambut, mereka pasti akan bersetuju dengan musuh itu. Senang saja. Sebab mereka ini memang golongan yang berpura-pura bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka tidak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpura-pura saja. Wa ma talabbathu biha illa yasira, dan tidaklah mereka menangguhkan dengannya. Langsung tak ada tangguh-tangguh pun, tak ada nanti-nanti, terus terima je ajakan musuh untuk sama-sama berkomplot untuk menjatuhkan ataupun mengalahkan pasukan tentera Islam yang diketuai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma talabbathu biha illa yasira, kecuali waktu yang sedikit saja, mudah saja maksudnya, bagi mereka untuk bersama dengan orang-orang
yang memusuhi ataupun yang memerangi Madinah pada ketika itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tinggal berapa minit ni? 2 minit. Kita lanjutkan sikit, kita berhenti sekejap azan insya-Allah Sambung ayat yang ke-15. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَلَقَدْ huruf qaf, huruf qalqalah, huruf yang isti'la, yang qalqalahnya dal. Huruf qaf, huruf qalqalah juga, tapi bukan qalqalah pada ketika itu sebab bukan huruf yang tanda mati ataupun sukun. Huruf dal tu qalqalah mesti dibunyikan. وَلَقَدْ كَانُوا من asli juga hadullah, huruf dal tadi dah jumpa, perhatikan saja, masukkan. Kemudian kalimat Allah sebelumnya baris dhammah ataupun sebelumnya baris fathah, maka kita baca kalimat Allah itu dengan taghlid. Ini tuan-tuan kalau dapat ingat istilah ni, satu bonus juga. Kalimat Allah kalau dibaca tebal dinamakan taghlid, tebal. Ahadullah, du biasa je, jangan tebalkan du tu. Dullah, masuk kalimat Allah baru tebal. Jangan du jadi tebal tak. Du biasa je. Ahadullah min, kalimat Allah walaupun tidak ada tanda mad, tapi specialnya mad at-ta'zim nama dia yang ada pada kalimah Allah, mesti kita baca dengan 2 harokat. Min qablu la yuwalluna min, fa hakiki dengan qaf, standby nak sebut qaf. Min qab, qalqalah sughra, bunyikan qalqalah pada ba. Jadi kita berhenti sekejap untuk beri lalu pada azan, kemudian kita habiskan ayat insya-Allah. Sila. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mentari mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berhenti tadi pada kalimah min qabl. Jadi nun hilang tanda mati, ya? Bila hilang tanda mati, maksudnya tak boleh kita jelaskan bunyi nun. Tak boleh bunyi pun nun tu, tuan-tuan. Tak boleh min, dengung juga, tapi bunyi nun juga tak boleh. Jadi macam mana nak baca? Tengok di sana huruf qaf, maka kita kena standby di bawah makhraj huruf qaf. Huruf qaf kat mana? Pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan langit yang berdaging. Pangkal lidah tu memang kalau kita tempelkan, memang atas dia langit yang berdaging, disebut hangkul lahmi, ya. Jadi kat situ standby. Jangan kenakan dulu, jangan ming. Itu masuk betul jadi idgham. Hampir-hampir je ming tebalkan, bunyi dia tebal. Tuan-tuan boleh, Jadi bunyinya min qablu. Jangan min masuk terus. Dia hampir-hampir, bunyi dia dah dekat. Boleh beza, tuan-tuan, Kalau masuk terus bunyi min, itu. Tapi hampir min qab, dekat-dekat bunyi dia. Baik. Ini kalau dalam perujian baca Al-Quran ni kena perhati betul-betul, dengar betul-betul. Sebab tu kena pakai macam-macam, kan? Earphone dia bukan main besar tu. Juri hakim tu kan, nak dengar betul-betul dia punya dengung ni betul tepat tak bunyi. Tu, ya. Jadi kemudian di situ ada qalqalah sughra pada ba. Min qablu la yuwalluna al-adbar. Yuwalluna lam sabdu balas saja, tak ada dengung. Yuwalluna lam tanda sukun izhar qamari, jelaskan lam tu tanpa dengung, tanpa qalqalah. Adbar. Jangan masuk ra dulu, ba dulu panjang. Al-arif lis-sukun. Kemudian dah panjang, tuan-tuan boleh pilih sama ada 2, 4 harokat ataupun 6 harokat. Sesuai dengan bacaan man-arif lis-sukun sebelum ni. Dalam satu sesi bacaan, kalau man-arif lis-sukun yang pertama tuan-tuan baca 2 harokat, man-arif lis-sukun selepas tu semua 2 harokat. Begitu tuan-tuan baca dalam suratul Fatihah, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2, tapi hujung tu waladdallin, panjang pula lin tu, dan 6 pula. Itu namanya talfiq fil qiraah. Jadi ulama qiraah kata at-talfiq fil qiraah la yajuz. Berubah qiraat dalam satu sesi bacaan tidak harus. Bahasa kasar dia haram. Itu bahasa kasar dia. Bahasa lembut je la yajuz, tidak harus. Tak boleh. Sebab Nabi tak pernah buat gitu. Nabi tak pernah buat gitu. Malaikat Jibril turun, satu riwayat sampai khatam. Satu riwayat sampai khatam, satu cara bacaan sampai khatam. Itu. Kemudian satu riwayat lagi sampai khatam. Sebab tu sahabat datang ketika mana Nabi habis satu qiraat, sahabat datang dapat qiraat yang itu. Jadi sebab tu sahabat sahabatnya ada bawa satu qiraat yang lain, ada yang bawa satu qiraat yang lain. Jadi sampai kat kita qiraat Hasan Asim Farid Syatibi, Kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 harokat, kalau kita baca 2 harokat ma'al sukun dalam satu sesi bacaan 2 semua, 4 semua, 6 semua. Baik. Jadi tadi kita berhenti di situ. Adbar, ra tafkhim.
Ra sebelumnya baris atas ataupun sebelumnya baris dhammah, baris depan, kita matikan ra itu dengan tebal. Jangan bar. Itu tak tebal. Bar. Tebal. Ya, baik. Begitu juga kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah jangan Allahu akbar. Bau tebal. Cuma yang itu tidak ada mat. Jangan mat pula. Kadang azan bukan kat sini lah, tak kabur saya lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang tu. Patutnya tak ada mat langsung. Kalau akbar pendek maksudnya maha besar. Isim tafdhil nama dia. Kalau akbar rebana. Rebana yang besar tu, gendang besar. Allah gendang besar pula. Kan berubah makna. Tu saya kata kalau yang pendek kita baca dengan mat, dia berubah makna. Lahnun jali nama dia. Baik. Itu contoh dia. Jadi di sini kita baca 6 harokat sebab sebelum ni kita jumpa dengan 6 harokat ataupun tak jumpa lagi sebelum ni. Tapi kita baca di sini dengan 6 harokat. Jadi selepas ni kalau jumpa ma'al syukur kita baca 6 harokat. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. Silam. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. Ba tu jangan ditebal dulu. Jangan bor. Ba di atas ba. Ba. Gitu. Contoh kan? Al-adbar. Cuba. Alhamdulillah. Jim waqaf jaiz. Tuan-tuan jumpa huruf jim tu tanda waqaf. Maknanya waqaf jaiz. Bukan Ahmad Jaiz. Tu Ahmad Jaiz tuan-tuan kenal. Waqaf jaiz ni maksudnya waqaf yang harus, tidak ada mana yang lebih aula. Waqaf pun okey, nak sambung pun okey, tak ada mana yang lebih baik. Sama je. Baik. Wa kana 'ahdullahi mas'ula. Wa ka huruf kaf hamas. Wa kana 'ahd ru'ain. Ruha halki pada bawah. Gitu. Jangan jangan tu ruha. Wa kana 'ahdullahi. Kalimah Allah ni jumpa tadi mas'ula. Huruf sin nipis hamzah. Yang ni tadi kita jumpa, saya sebut kalau konsonannya hamzah sesuai dengan baris depan huruf waw, huruf baris atas huruf alif, baris bawah huruf ya. Ini huruf waw baris depan kan, tapi tak berlaku pada awal perkataan, dia berlaku di tengah-tengah. Maka nama hukum mad ini adalah mad shibhu bil badal. Shibhu bil badal. Namanya gitu, menyerupai mad badal. Tapi tak boleh dibaca. Bagi qiraah yang baca 4 harakat, tak boleh baca 4 harakat. Dia cuma shibhu saja, bukan betul-betul mad badal, sebab dia tidak berlaku pada awal perkataan. Jadi orang yang yang baca dengan qiraah yang bacanya dengan mad badal ini dengan 4 harakat, maka dia kena pilih. Kalau awal perkataan baru baca 4 harakat, tengah perkataan tak boleh baca 4 harakat, 2 harakat, sebab dia bukan mad badal, bukan awal perkataan. Itu dia. Tapi bagi bacaan Hafs al-Asim tadi Syatibi sama je, semua dua. Senang, mudah Jadi jangan diainkan hamzah tu. Jangan mas'ula, jangan mas'ula. Mad asli, mad syibhu bil badal tadi macam mad asli, kemudian la mad iwad lagi 2 harakat juga. Wa kana 'ahdullahi mas'ula. Sila. Wa kana 'ahdullahi
Allahi mas'ula. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini tentu mati Allah Subhanahu wa taala. Golongan munafik ni pada zaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua kategori. Satu yang memang betul-betul berpura-pura. Memang betul-betul berpura beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan lagi sangat lemah iman dia. Lemah sangat iman dia. Kalau difitnah sikit je bagi Nabi, cepat-cepat dia murtad. Itu. Agak-agak kita golongan mana? Betul-betul beriman ke, ataupun lemah iman, ataupun memang munafik sungguh? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar kukuh keimanan kita. Tuan-tuan, dalam Al-Quran banyak cerita pasal munafik ni. Antara golongan munafik ni disebut dalam Al-Quran, wa idza qamu ila solat qamu kusala. Bila dia diajak sembahyang, Bilal dah qamat dah, qamu kusala, dia bangun malas je. Orang dah bergesa-gesa dah cari sok pertama, dia relax, ya biarlah dulu dia. Biarlah orang depan tu. Kita kat belakang senang sikit nak balik lah. Tu golongan munafik dulu nak tengok macam mana. Macam tu. Tapi tuan-tuan jangan pula claim gitu pula. Tengok munafik-munafik. Ini pula. Yura'unan nas. Kemudian dia sembahyang untuk menunjuk. Sikit pun tak ada, untuk Allah tak ada. Memang untuk orang, untuk manusia tengok dia sembahyang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dalam sembahyang dia tidak mengingati Allah melainkan sedikit saja. Ada juga ingat kan? Sikit je, kalau ingat pun sikit je. Itu golongan munafik. Jadi kita koreksi diri kita. Agak-agak sembahyang kita berapa persen kita ingat Allah? Saya lah tetamu ni, ya Allah. Sikit sangat ingat Allah tu, sikit sangat. Banyak ingat apa? Macam-macam lah kita ingat. Ingat dunia lebih daripada ingat Allah SWT. Dalam sembahyang, luar sembahyang tu memang ingat dunia pun kurang ingat Allah, kan? Dalam sembahyang pun tak ingat Allah. Itu masalah. Itu perangai orang munafik. Siapa cakap? Allah SWT beritahu Nabi SAW. Dua jenis solat yang susah untuk mereka ni datang solat berjamaah, iaitu solat subuh dan isyak. Subuh isyak susah betul nak datang. Maghrib ada, isyak dah hilang, tak ada. Itu munafik pada zaman Nabi SAW. Kita ni mungkin lemah iman kan? Al-imanu apa tu? Yazidu wa yanqus, kan? Iman itu bertambah dan berkurang. Kita gitulah, kejap bertambah iman kita, kejap kurang. Sebab itu kita kena banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dia cerita ni? Sambungan daripada tadi ni, walaqad kanu ahadullah. Mereka ini telah pun berjanji dengan Allah SWT. Untuk apa? Mempertahankan Madinah sama-sama dengan Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memanglah dia berjanji dengan Nabi, kan? Masyarakat sama-sama kita bersemangat nak perang ni. Semua masing-masing berjanji. Janji dengan Nabi tu maksudnya janji dengan Allah. Janji dengan Islam maksudnya berjanji dengan Allah. Janji dengan masjid ni, nak buat bakti dengan masjid ni, maksudnya janji dengan Allah. Jangan culas. Jangan culas-culas. Buat betul-betul. Mudah-mudahan kita golong daripada kalangan para sahabat yang betul-betul kuat keimanannya, insya-Allah, yang jauh daripada orang-orang munafik ni, perangai-perangai orang-orang munafik. Tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi mereka ni berjanji, mengikat perjanjian dengan Allah SWT. Min qablu la yuwallunal adbab. Sebelum itu, bahawa mereka ini tidak akan berpaling ke belakang, tak akan berundur. Apa jadi kita sama-sama. Tapi Allah dah jelaskan, mereka ini kalau orang pihak musuh datang pujuk sikit je, belok terus. Itu perangai orang munafik ni, belok terus. Allah jelaskan begitu. Sebab itu mereka buat-buat alasan untuk balik, keluar daripada medan perang dengan alasan yang apa? Yang mudah sangat. Rumah tak kunci kata. Ya Rasulullah, kami nak balik ni, rumah lupa nak kunci. Senang je alasan dia. Orang nak perang ni, kan? Itu je alasan dia.
Wa kana ahdullahi mas'ula. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Jadi itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Athir ni, Syekh Maksud Haji pun kata demikian. Sebab ayat ni pun ayat mutasyabihat, ayat yang mudah untuk kita fahami. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pemahaman dan ilmu tajwid ni, cara bacaan yang mudah-mudahan kalau tak sama pun hampir-hampirlah dengan bacaan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sama betul dengan Nabi baca memang tak samalah. Bacaan yang terbaik sekali adalah bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Minta ampun, minta maaf salah-salah saya. Mudah-mudahan sedikit ini dapat manfaat untuk saya dan tuan-tuan semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sama-sama kita tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.